Hey, Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel aku, channel Asur. So, siapa yang masih baru dalam channel aku ni, mohon jasa baik hampa untuk subscribe dan juga tekan butang notification dan juga like video ni. Okay, terima kasih. So, intro dulu. Okay, untuk video kali ni aku nak bersembang pasal isu hangat yang tengah hangat lah masa zaman sekarang ni dan juga hangat di media-media sosial, iaitu isu berkenaan dengan AI. So, sebelum aku teruskan video ni, aku just nak memberi maksud apa itu AI. Okay, AI itu adalah nama akulah, Asur Ibrahim. Okay, sorry. Aku melawak je. Okay, AI itu adalah PMX kita, Anwar Ibrahim. Sebenarnya Anwar Ibrahim dah lama rancang, cuma kita je yang lalai. Okay, dia sebagai Perdana Menteri hambar lah Aswar, hambar. Okay, sila. AI itu adalah Artificial Intelligence. Okay, Artificial Intelligence, which is dia adalah kecerdasan sekejap, aku nak google sekejap. Okay, kalau menurut Wikipedia yang aku buka kat PC aku sekarang ni, aku baca balik Maksud AI ni dalam bahasa Melayu, maksud dia kecerdasan buatan atau kepintaran buatan, dalam kurungan bahasa Inggeris Artificial Intelligence. Okay, itulah maksud dia kalau dalam bahasa Melayu, dia kecerdasan buatan. So benda ni dia macam punya computer generated lah. Dia berfikir, ataupun boleh dikatakan dia berfikir macam, ataupun tindak tanduk dia tu seolah-olah macam manusia jugalah. Dia pun ada proses learning, dan bila dia learning tu, dia macam kita lah, macam kita, cuma bezanya dia dalam bentuk komputer. Tapi siapalah nak bandingkan dia dengan apa manusia ni kan, jauh beza lah. Manusia ni of course lah lagi hebat, cuma nak kata persamaan tu, dia macam manusia cuma dari segi komputer lah. Dia berfikir dan juga dia bertindak seperti manusia, tapi dia generated by komputer lah. Okay, AI ni dia ada keburukan dan juga kebaikan dia. Of course lah, apa benda pun dalam dunia ni dia ada kebaikan dan juga keburukan dia. Okay, aku nak bercerita berkenaan kebaikan dulu lah. Okay, AI ni of course dia memudahkan kerja kita, mempercepatkan kerja kita, dan juga menjimatkan kita punya ni lah, duit kita lah, menjimatkan duit. Dia bukan saja jimat duit, dia jimat masa, jimat tenaga dan macam-macam lagi lah. Okay, sebut berkenaan dengan jimat, of course lah, kalau kita buat bisnes, jadi kita boleh jimat duit kita supaya kita tak hire orang, dan kita tak hire orang lah, kita tak gaji orang, just kita bayar untuk bulanan AI itu sendirilah. Okay, contoh macam Midjourney, contoh kita langgan, kita bayar, so kita buat sendiri benda tu, jadi proses dah seolah-olah kita dah jimat ke itulah duit. Okay, daripada kita hire orang untuk buat kerja. Itu dari segi kebaikan lah. Okay, kebaikan mudah, cepat, jimat dan macam-macam lagi lah. Okay, antara kebaikan dan juga keburukan ya, aku rasa kebaikan tu macam benda-benda yang basic je. Aku rasa hampa pun semua dah sedia maklum lah apa dia punya kebaikan lah. Tapi yang aku nak berkongsikan, yang kata apa, side sebelah kebaikan tu adalah keburukan lah. Keburukan aku rasa macam agak banyak. Agak banyak tu bukan dia banyak, sebab banyak point tu, sebabnya kita boleh keluarkan apa keburukan yang ada. Macam kebaikan dia berlambak, kebaikan macam mudah jimat tu, macam mungkin point sikit, tapi benda tu boleh buat elaborate, yang kita buat satu benda yang kebaikan tu yang lebih besar, lebih besar. Okay, so keburukan dia ni, dia nampak macam banyak point, tapi mungkin dia skop yang lebih kecil lah. Okay, so keburukan dia yang first aku nampak. Okay, sebelum tu aku nak disclaimer kebaikan dan juga keburukan ni pun, ini adalah idea ataupun apa yang aku rasa dalam diri aku sendirilah berkenaan dengan AI ni. Aku tak google mana-mana, just pendapat dan juga pandangan peribadi aku lah. Yang pertama, aku nampak dia macam memupuskan ataupun melupuskan orang-orang yang mempunyai skill. Okay, orang yang mempunyai skill ni adalah orang yang hebat lah bagi kita, sebab dia boleh buat macam-macam. Bagi aku
bagi contoh macam kalau tempat aku macam boleh edit gambar, macam boleh melukis. Bila wujudnya AI ni, dia seolah-olah macam memupuskan orang-orang yang mempunyai skill ni. Aku pernah tengok post lecturer aku. Dia ni memang seorang pelukis dan lukisan dia boleh dikatakan TikTok lah. Tapi ada baru-baru ni dia macam ketagih main AI ni. So dia banyak post pasal lukisan-lukisan AI dah. Bila dia post tu, aku tak jangka kata benda tu AI lah. Sebab aku lebih impress dia punya hasil kerja dia. So bila dia post hasil kerja AI tu, aku ingat itu adalah lukisan dia. Sebab memang nampak real. Aku tengok, oh cantik. Lepas tu dia post lagi. Wah kerap sangat ni kan. Sebab even dia seorang pelukis, nak hasilkan satu lukisan tu mengambil masa yang lama. Tapi kalau kata dia post kat Facebook tu, aku rasa mungkin berapa bulan sekali lah dia akan post. Mungkin 3 bulan sekali. Jarang. Tapi bila aku tengok posting tu, boleh dikatakan sehari tu 2-3 kali posting dan berkenaan dengan lukisan. Biar betul banyak pula kan dia punya lukisan yang dia lukis. Dan semua tu cantik-cantik lah aku nampak. Dan aku tak kata benda tu AI, dan aku tak terfikir langsung pasal AI waktu tu. Dan aku impress sebab aku rasa tu hasil kerja dah. Tapi kita macam something wrong. So aku baca lah komen-komen. lah. Betul lah, ada macam kawan-kawan ataupun bekas-bekas student cakap, oh benda tu AI, rupanya AI. Lepas tu ada seorang ni komen, dia kata yalah, dia macam punya komen yang menunjukkan keburukan pasal AI ni. Dia sebut AI ni akan membunuh orang-orang yang punya skill lah. Okay. Kemudian lecturer aku ni dia seorang yang kreatif dan juga orang kata dia thinking out of the box lah. Okay. Dia balas balik, dan bila aku baca dia punya komen tu, aku rasa macam benda tu logik, memang boleh terimakan. Dia kata orang yang komen kat dia tu, dia kata mungkin menghapuskan orang yang ada skill dan juga membuatkan manusia jadi malas. Jadi malas. So komen lecturer aku dan membalas counter dia punya ni lah argument tu. Dia tulis kat situ, inilah perbandingan. Kalau kata kita nak naik ke satu bangunan yang tinggi kan, bangunan tinggi, adakah anda prefer naik tangga ataupun lift? Adakah anda akan pilih tangga untuk naik ke bangunan yang tinggi kan? Of course anda akan pilih lift. So maksud dia kat situ, AI ni macam satu platform yang memudahkan hasil kerja orang lain lah. Tu dia pergi kepada kebaikan lah. So macam lecturer aku ni, dia nampak AI tu ke arah kebaikan. So terpulang benda tu atas diri sendiri lah. Semuanya berbalik pada diri sendiri. So aku fikir-fikir, make sense juga kan. Betul lah. Kalau aku pun, aku akan pilih naik lift daripada naik tangga kan. Sebab walaupun tangga tu ibarat skill kita yang mungkin kita boleh lukis menggunakan skill kita, tapi tangga tu adalah satu benda yang memudahkan kita. Okay, so keburukan yang lain boleh membuatkan orang hilang pekerjaan lah. Macam dia berbalik kepada yang kebaikan tadi, dia jimat duit. Bila jimat duit, dia tak payah perlu hire orang kan. Tapi dari side buruk dah, untuk orang yang makan gaji tu lah, mungkin boleh menghilangkan pekerjaan. Okay, so keburukan yang lain macam aku letakkan macam diri aku lah, macam freelancer ataupun orang yang buat job ataupun business owner lah kan. Benda ni macam kalau kita nampak macam rantaian makanan lah, dia macam pusing-pusing. Kalau kata tadi tu, mungkin business owner dia nak jimat supaya tak ambil bekerja, dia boleh gunakan AI ni. Tapi bila kita tengok balik pada side buruk dah tu, benda ni terjadi juga kepada business owner. Sebabnya mungkin dia tak dapat sale ataupun job, orang tak ada klien lah. Sebab klien tu dah menggunakan AI kan, dia tak menggunakan khidmat business owner tu. Jadi macam aku sendiri lah, kalau kata sebagai freelancer, sebagai seorang multimedia designer ataupun graphic designer, mungkin aku job aku berkurangan disebabkan orang yang dah pandai menggunakan AI ni, dan juga orang nak jimat masa dan tak nak hire outsource lah macam freelancer untuk buat design. So mereka guna AI sendiri. So jimat masa, jimat duit. Jadi kami-kami yang freelancer ni macam tak ada job lah. Itu antara keburukan lah. Even kalau video sekalipun, tapi benda ni macam dah lama, tapi benda ni
benda tu AI lah. Apa yang benda yang dia auto generated untuk kita tu, itu adalah AI. Sebagai contoh macam CapCut, sekarang orang duk edit guna CapCut kan. Jadi CapCut tu dia ada satu efek khas yang mana dia keluar subtitle kan, keluar subtitle. Apa pasal kalau kata pengguna CapCut apa tahu, dia auto generated apa yang kita cakap tu, dia keluar sebiji dan dia keluar subtitle sendiri. Itu pun membuatkan orang yang sebelum ni mungkin penulis subtitle dan membuatkan orang-orang yang menulis subtitle tu dah, orang kata, semakin tak ada job lah, dan berkurangan ataupun tak ada langsung kan, disebabkan auto generated apa subtitle tu. Sebagai aku sendiri pun, kalau kata aku buat video, aku memang teringin nak buat subtitle sebab supaya orang boleh catch up apa yang aku cakap tu. Tapi disebabkan aku malas nak tarik, kalau kata dalam Adobe Premiere tu ada satu ni lah, satu apa efek lah untuk buat subtitle tu. Tapi disebabkan aku malas nak buat, nak kena type, nak kena ikut sebiji. Mungkin cara tu aku nak mudah, aku kena hire orang lah untuk buat subtitle. Tapi bila dah zaman sekarang ni dengan AI, dengan kecanggihan teknologi, so benda tu ada yang auto generated punya subtitle. Even YouTube pun kalau kita boleh on kan subtitle kan, so kita cakap dia akan keluar sebiji. Walaupun kadang tu kelaut dia punya bunyi dah, dia lebih detect ke arah macam bahasa Inggeris lah, macam bahasa Melayu ni macam membedai lah kalau YouTube punya subtitle kan. Lepas tu keburukan yang lain, macam business owner ni, dia boleh dikatakan dia sanggup untuk kata spend duit dia untuk beli ataupun langgan lah, subscribe dia punya AI apps ni daripada hire orang luar untuk kerja dengan dia. So benda tu aku nampak macam keburukan lah, macam mengurangkan peluang pekerjaan, mengurangkan peluang pekerjaan. Okey, so keburukan yang lain adalah, of course, ini satu benda yang amat menakutkan, adalah fitnah. Yes, ini adalah keburukan yang paling orang kata paling menakutkan lah, fitnah. Sebab ada isu baru-baru ni aku terbaca, dalam Malaysia ke aku tak pasti, dia menggunakan gambar orang tu dan membuatkan dia generate dalam AI, dan dia buat satu gambar yang tak elok lah, macam lucah lah kan. Jadi benda, dan dia ugut, dia minta duit, kalau tak dia sebarkan gambar tu. So benda tu macam dia boleh generate duit dengan cara baik, dan dia juga boleh generate duit dengan cara yang jahat lah. Bagiku fitnah tu memang kita tak boleh nak lari lah. Okay? Kita tak lari. Macam teknologi ni, kita tak dapat nak menghalang dia. Tapi apa-apa benda sekalipun bermula daripada individu tu sendirilah. Mula daripada individu tu sendiri, dia berbalik ke, orang kata apa? Dia reverse. Mungkin kita selalu nampak dalam masyarakat yang besar, dan benda tu macam menakutkan lah untuk orang-orang masyarakat ataupun rakyat kan. Jadi kita macam mana nak bendung benda tu, kita kena reverse balik. Okey, daripada masyarakat patah balik ke mungkin tempat kerja, mungkin ke keluarga, dan last sekali kepada individu kita lah. So individu kita yang kata, kalau kita pada keluarga dan dia sebagai mak ayah, so tugas dia lah untuk membendung benda ni daripada tersebar ataupun disalahguna oleh anak-anak lah. Okay? Jadi yalah, apa-apa pun berbalik kepada Allah lah kan. So teknologi ni kita tak boleh nak halang. At last ataupun in the end, kita nak tak nak, benda tu akan datang kat kita, dan kita kena terima benda tu. Bukan kita wajib ke terima, maksudnya untuk teruskan hidup kita terpaksa guna. Macam dulu lah Facebook kan, sebelum ada Facebook orang takut, tak pun sebelum wujudnya media sosial lah, orang takut media sosial ni nanti membuatkan orang fitnah lagi kuat kan, membuatkan yalah macam zina mata lah lagi, apa tak ada ikhtilat kan, antara lelaki perempuan bergaul dalam chat apa. Tapi benda tu sekarang dah tak jadi isu, dan benda tu dah diterima ramai. Cuma berbalik pada diri sendirilah untuk mengawal kan segala benda tu, untuk buat pilihan sama ada nak buat perkara yang baik ataupun yang buruk. So video aku kenaan dengan AI ni sampai sini saja. Terima kasih menonton. Bye bye. Assalamualaikum. Oh ya, pandangan hampa pula macam mana? So tulis ruangan komen
apa pandangan hampa pula. Okey, bye bye. Assalamualaikum.